أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi dikurniakan dengan kesempatan dan juga ruang masa untuk terus dapat berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kesempatan dan juga masa yang masih dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dapat kita pergunakan dengan sebaik mungkin, terutama dalam kita meneruskan amalan ataupun melaksanakan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan perkara-perkara yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal yang soleh yang kita harap mudah-mudahan dapat menjadi penyebab ataupun dapat menjadi punca untuk kita mendapat apa saja perkara yang dijanjikan oleh Allah untuk dikurniakan kepada golongan hamba-hambanya, terutama di akhirat kelak insya-Allah. Jadi pada malam ni sebagaimana biasa kalau malam-malam sebelum daripada ini ataupun dalam beberapa siri perkongsian ilmu yang sebelum daripada ini kita membincangkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma malam ni kita ubah insya-Allah. Kita nak bincang satu bab dalam kitab fiqh ataupun suatu persoalan yang diperbincangkan oleh para ulama dalam apa yang kita sebut sebagai membincangkan persoalan fiqhul haji wal umrah. Fiqh ataupun memahami beberapa persoalan dalam perkara yang berkaitan dengan ibadah haji dan juga umrah. Jadi insya-Allah daripada malam ni hinggalah kepada seterusnya kita akan cuba berkongsi pandangan para ulama untuk memahami satu lagi ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya kita memenuhi syarat-syarat yang mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah haji, syarat-syarat yang melayakkan kita untuk melaksanakan ibadah umrah. Walaupun mungkin ibadah ini tak semua orang mampu untuk lakukan, tetapi tidak menjadi penghalang untuk kita memahami dan mengetahui beberapa persoalan yang berkaitan dengan ibadah tersebut, kerana kita sedia maklum persoalan haji merupakan salah satu daripada apa yang kita sebut sebagai rukun Islam. Selain daripada mengucap, selain daripada sembahyang, selain daripada berpuasa, selain daripada zakat, maka dimasukkan suatu ibadah yang disebut sebagai ibadah haji sebagai salah satu daripada rukun-rukun Islam. Baik, jadi kita akan gunakan kitab yang dinamakan sebagai Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karangan almarhum Dr. Wahbah Zuhaili sebagai suatu panduan dan pedoman untuk kita memahami beberapa persoalan yang berkaitan dengan ibadah yang kita nak sebutkan ataupun yang kita nak kongsi pandangan para ulama dalam perkara yang tersebut. Kitab ini asalnya dalam versi bahasa Arab, cuma dah pun ada diterjemahkan dalam bahasa kita. Cuma kita nak kongsi pada malam ni dan juga hingga yang keseterusnya berkaitan dengan beberapa persoalan yang kita akan mana kita bincang berpandukan kepada kitab yang kita sebutkan tadi. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala musannifur rahimahullahu taala al-faslul awwal ahkamul haji wal umrah.
Baik, dinyatakan oleh pengarang kitab ini pada fasal yang pertama, iaitu tentang hukum haji dan juga umrah. Setelah mana dalam jilid pertama ni dibincangkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan sembahyang, puasa, zakat. Kemudian dibincangkan pula tentang hukum-hukum haji dan juga umrah. Wa huwa yashtamilu ala umurin thalathah. Al-umuri thalathatin, iaitu dia mana kata terkandung di dalamnya atas tiga ataupun ada tiga maknanya persoalan. Pertama, al-awwalu bayanu muqaddimati hadhihi al-ibadati bima'rifati hukmi kulli min al-hajj wal-umrah wa syurutihima. Yang pertama iaitu menerangkan muqaddimah ataupun pendahuluan ibadah ini dengan mengetahui hukum-hukum tiap-tiap persoalan yang berkaitan dengan ibadah haji dan juga umrah serta syarat-syarat kedua-duanya. Baik. Wathani, dan perkara yang kedua. Tadi pengarang kitab ni kata ada tiga benda yang kita nak bincang. Maka yang kedua apa dia? Muqawwamatil haji wal umrah. Tuntutan-tuntutan ketika mana kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Apa benda yang kita nak kena buat ni? Wahia, iaitu al-af'alul matlubah. Perkara-perkara yang disuruh kita buat. Wal matrukat, dan perkara-perkara yang disuruh kita tinggalkan. Bil ihram, ketika mana kita telah pun berada dalam keadaan berihram. Wa fihi tawdihul arkan, dan padanya, yakni pada bab yang kedua ni, pada perkara yang kedua ni, tawdih, akan diterangkan al-arkan, rukun-rukun, wal wajibat, dan perkara-perkara yang wajib, was sunan, dan perkara-perkara yang sunat. Maka nak diterangkan nanti benda rukun haji ni apa dia, rukun umrah tu apa dia, kemudian kewajipan haji apa dia, wajib umrah apa dia, benda sunat apa dia dah, dan sebagainya. Baik, itu yang kedua. Wasalis, dan yang ketiga, al-lawahiq wa hiya ahkamul af'alit tabi'ati lil ihram min ihsarin wa fawatin wa jazail janayatin wa hadyin. Baik. Yang ketiga iaitu persoalan-persoalan yang berkaitan ataupun persoalan-persoalan yang berhubung kait dengan perkara ibadah ini, wahia, iaitu ahkamul af'al at-tabi'ah, hukum-hukum perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan persoalan ihram. Antaranya min ihsarin wa fawatin, hukum kalau sekiranya contoh orang tadi terhalang daripada melakukan ibadah haji ataupun umrah, ataupun wafawatin, dia ketinggalan daripada melakukan hukum, melakukan perbuatan haji dan umrah. Wa jazai janayatin, dan balasan ataupun hukuman ketika mana dia melakukan jenayah. Maksudnya kalau dia melanggar beberapa perkara yang berkaitan dengan larangan dalam ihram, apa dia punya balasan, apa dia punya denda, apa dia punya hukuman. Wa hadyin, dan persoalan yang berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai al-hadi, ataupun yang berkaitan dengan persoalan binatang-binatang yang hendak disembelih, antaranya dengan tujuan untuk membayar dam dan seumpamanya. Baik. Jadi kata pengarang kitab ni, wa hadzal faslu, dan perkara inilah ataupun persoalan inilah huwa sulbu mawdu', iaitu perkara yang paling utama, hadzal bab, dalam bab ini, allazi khassastuhu, yang aku khususkan, li bayani di'amat ataupun da'amatir rabi'ah, untuk menerangkan tiang yang keempat min da'aimil Islam, daripada tiang-tiang Islam, ba'da bayani da'amatis thalathah, setelah mana diterangkan tiga tiang yang sebelum daripada ni, iaitu wahiyas salah was-saum waz-zakah, iaitu sembahyang, puasa dan juga zakat. Jadi dah terang dah sebelum ni dalam kitab ni persoalan sembahyang, persoalan puasa, persoalan zakat. Maka yang keempat tu diterangkan tentang persoalan haji. Baik. Jadi daripada
Tiga perkara ni kata dia wa yumkinu bahthu mawdu'atihi fil mabahith ats-thalathah asharat fil mabahith ats-thalathati asharat taliyah. Dan mana kata boleh kita membahagikan perbincangan-perbincangan ataupun diperincikan lagi perkara yang tiga tadi dalam beberapa persoalan yang disebut sebagai 13 perkara yang berikut. Jadi kita nak bincang nanti 13 perkara ataupun 13 tajuk yang berkaitan dengan 3 perkara yang disebut sebagai persoalan tadi. Pertama apa dia? Al-mabahathul awal, perbincangan atau perbahasan yang pertama, ta'riful haji wal umrah wa makanatuha fil Islam wa hukmuhuma wa hikmatuhuma wa hukmuhuma. Baik. Yang pertama, pengenalan haji dan juga umrah dan kedudukan kedua-duanya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini, serta wa hikmatuhuma dan hikmah pensyariatan kedua-dua perkara tadi, wa hukmuhuma dan hukum kedua-dua ibadah yang tersebut. Yang ini akan dibincangkan dalam tajuk ataupun perbahasan yang pertama. Wal mabahath tsani, dan perbincangan ataupun perbahasan yang kedua, syurutul haji wal umrah. Syarat-syarat haji dan juga umrah. Yang dimaksudkan dengan syarat haji dan umrah tadi apa dia? Syurutul wujub, syarat-syarat yang mewajibkan, wasihah dan syarat-syarat sahnya, awil ada dan syarat-syarat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, wa mawani'uhuma dan juga perkara-perkara yang menghalang kedua-dua perkara ni daripada dilakukan. Ada perkara yang disuruh, ada perkara yang dilarang. Yang ni nak bincang nanti dalam perbincangan ataupun tajuk yang kedua. Baik. Wal mabahathus tsalis, dan perbahasan yang ketiga ataupun perbincangan yang ketiga ialah mawaqitul haji wal umrah. Miqat haji dan umrah, sama ada dari segi az-zamaniyah wal makaniyah, sama ada dari sudut yang berkaitan dengan masa dan yang berkaitan dengan tempat. Kita sedia maklum ada bila kita bincang dalam masalah haji ni, dia ada miqat. Ada waktu-waktu dari segi mana kata masa ataupun dari segi mana kata tempat. Jadi kita nak kena tahu. Maka yang tu akan dibincangkan nanti beberapa persoalan dari sudut pandangan para ulama dalam perbahasan ataupun dalam tajuk yang ketiga. Baik. Yang keempat, al-mabahathur rabi', dan perbincangan ataupun perbahasan yang keempat, a'malul haji wal umrah, pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan ketika mana kita melakukan haji dan juga umrah. Wasifatu hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa umratihi, dan akan dibincangkan, diceritakan kepada kita tentang sifat haji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana baginda menunaikan ibadah umrah. Maka nanti akan diceritakan Nabi kita buat haji macam mana, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi lakukan sejak daripada mula sampai selesai ibadah haji. Yang ini nanti akan dibincangkan dalam persoalan yang berkaitan dengan perbahasan yang keempat. Jadi mudah-mudahan kalau kata kita ada rezeki buat haji besok, maka mudah-mudahan dapat kita jadikan persoalan tadi sebagai contoh dan panduan. Bagaimana Nabi kita melakukan ibadah haji, mulanya daripada mana, mula buat apa sampai habis. Baik. Al-mabahasul khamis, dan perbahasan yang kelima, arkanul haji wal umrah, rukun-rukun haji dan juga umrah. Al-mabahasus sadis, maknanya perbahasan yang keenam, wajibatul haj, persoalan-persoalan wajib-wajib haji. Al-mabahasus sabi', perbahasan yang ketujuh, sunanul haji wal umrah, sunat-sunat haji dan juga umrah. Al-mabahathul thamin, perbahasan yang ke-8, kaifiyatu ada'il haji wal umrah, bagaimana kita nak buat haji dan umrah. Al-mabahathul tasi', perbincangan yang ke-9 tentang kaifiyatu tahallul minal hajj, bagaimana cara kita nak bertahallul setelah mana kita selesai melakukan ibadah haji. Yang ke-10, al-mabahasul ashir,
Perbahasan yang ke-10 tentang mahzuratil ihram wa mubahatihi, tentang larangan-larangan yang ada ketika mana kita telah pun berihram dan juga perkara-perkara yang boleh kita buat. Bila kita dah berihram, jadi ada di situ larangan-larangan yang tertentu dan ada juga perkara-perkara yang diharuskan. Apa benda yang dilarang, apa benda yang diharuskan, yang ni nanti kita bincang dalam tajuk yang ke-10. Baik. Al-Mabhasul Hadi Ashar, perbahasan yang ke-11, Jazail Jinayati fil Haji awil Umrah, tentang hukuman kita melakukan kesalahan-kesalahan ketika mana melaksanakan ibadah haji dan umrah, seumpama melanggar pantang larang dalam ihram. Jadi kalau langgar benda ini, apa hukum dia? Langgar perkara ni, apa denda dia? Yang ni kita nak bincang nanti, kata pengarang kitab ni, dalam perbahasan yang ke-11. Baik. Al-Mabhasus Tsani Ashar, perbincangan ataupun perbahasan yang ke-12, Al-Ihsar wal-Fawat, persoalan yang berkaitan dengan kehalangan dan juga al-fawat, maknanya keadaan di mana kita terlepas ataupun tertinggal daripada melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah haji. Ada kadang-kadang kita dah siap dah ready dah nak buat haji, tiba-tiba ada halangan-halangan yang tertentu. Seumpama misal kata, ialah berlaku beberapa halangan-halangan yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ketika itu apa hukum dia? Bagaimana kita nak keluar daripada perkara tersebut? Apa kaedah penyelesaian? Ataupun kadang-kadang kita tertinggal, terluput melakukan beberapa perkara kerana ada di antara perbuatan-perbuatan dalam haji ini, dia ada masa-masa yang tertentu. Maka bila kita tertinggal masa tu, apa kita nak buat, apa kita nak lakukan, yang ni kita bincang nanti insya-Allah dalam perbahasan yang ke-12. Dan yang terakhir, Al-Mabhasus Tsalis Ashar, perbincangan yang ke-13 tentang persoalan Al-Hadyi, yang berkaitan dengan persoalan binatang-binatang ataupun haiwan-haiwan ternakan yang akan disembelih sebagai antaranya membayar denda yang kita kena ketika mana melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan larangan-larangan dalam ihram. Maka semua perkara ni akan kita bincangkan satu persatu insya-Allah. Baik. Jadi kita mulakan pada malam ni dengan perbahasan yang pertama, Al-Mabhasul Awal, Ta'riful Haji wal Umrah. Mengetahui ataupun pengenalan maksud makna haji dan umrah, wa makanatuhuma wa makanatihima, dan kedudukan kedua-duanya fil Islam, dalam Islam, wa hikmatihima, dan hikmah kedua-duanya, wa hukmihima, dan juga persoalan yang berkaitan dengan hukum kedua-duanya. Itu persoalan yang kita nak bincang pada malam ni sebagai muqaddimah ataupun permulaan. Baik. Awalan, yang pertama, Ta'riful Haji wal Umrah. Pengenalan ataupun maksud haji dan juga umrah. Ya, kita dah biasa dengar dah benda haji ni, ataupun perkara umrah ni biasa dah. Tapi apa makna haji? Apa makna umrah? Baik, jadi kata para ulama, al-hajju lughatan. Haji ni kalau kita nak bincang dari segi makna bahasa, maksud dia apa? Al-qasdu mutlaqan. Perbuatan kita pergi ke sesuatu tempat secara mutlak. Yang tu mana kata haji. Kita menuju ke sesuatu tempat, tu maksudnya haji dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Baik. Wa 'anil Khalili qala, dan apa yang ditarifkan oleh Al-Khalil, katanya al-hajj, haji itu ialah kathratul qasdi ila man tu'azzimuhu. Baik, iaitu persoalan kita menuju ke suatu tempat dalam keadaan banyak kali, di mana tempat tadi mempunyai kemuliaan ataupun kehormatan ataupun keagungan. Itu maksud kata haji. Kita maknanya pergi satu tempat tu banyak kali. Kita pergi satu tempat tadi berulang kali. Kerana apa? Kerana membesarkan tempat tu, kerana memuliakan tempat tu, kerana menghormati
sesuatu maknanya tempat tadi, maka tu pun boleh dimaknakan sebagai haji dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Baik. Wa syar'an, tapi apa yang dimaksudkan dengan haji dari segi syarak itu apa pula? Qasdul Ka'bati, kita menuju ke Kaabah. Li'adai af'alin makhsusatin, untuk menunaikan perbuatan-perbuatan yang tertentu. Itu maksud haji. Kita pergi mananya? Kita pergi ke Mekah. Pasal apa pergi Mekah? Pasal Mekah tu ada Kaabah. Maka qasdul Kaabah, kita menuju ke Kaabah. Li'adai, untuk menunaikan af'alin makhsusatin, untuk kita menunaikan ibadah-ibadah yang khusus. Ataupun boleh ditarifkan haji sebagai huwa ziyadatu makanin makhsusin fi zamanin makhsusin min makhsusin bi fi'lin makhsusin. Tu dia. Kalau tak nak pakai takrif pertama tadi, kita guna yang kedua. Apa dia? Ziarah, kita menziarahi makanin, satu tempat, makhsusatin, yang khusus, fi zamanin makhsus, dalam masa yang tertentu, bi fi'lin makhsus, melakukan perbuatan yang tertentu. Jadi kita pergi tempat yang dah pun ditentukan, pada masa yang telah pun ditetapkan, dan untuk melakukan perbuatan yang telah pun diwajibkan ataupun yang telah pun disusun, atur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu maksud itu juga maksud haji. Baik. Waziyadatu hiya zihab, dan dimaksudkan dengan ziarah di sini ialah kita pergi. Kita pergi. Ziarah itu maksudnya kita pergi. Wal makanil makhsus, dan tempat yang dikhususkan apa dia? Al-Ka'bah wa Arafah. Ka'bah dan juga padang Arafah. Dalam takrif tadi dia kata ziarah makanin makhsusin fi zamanin makhsusin bi fi'lin makhsus. Baik. Jadi ziarah tu pergi. Makanin makhsus maksudnya Al-Ka'bah, wa Arafah maknanya Ka'bah dan Arafah, wa zamanil makhsus. Masa yang ditetapkan bila? Huwa ashharul hajj, iaitu bulan-bulan haji yang bermula daripada Syawal, wa Zulqa'dah, wa Zulhijjah. 3 bulan. Bermula daripada bulan Syawal, iaitu dan juga bulan Zulqa'dah, dan juga bulan Zulhijjah. Wal ashril awail min Zulhijjah, dan juga 10 hari yang mula daripada bulan Zulhijjah. Baik. Itu maksud kata zaman makhsus. Masa-masa yang ditetapkan. Kenapa? Walikulli fi'lin zamanun khasin. Kerana bagi tiap-tiap perbuatan tu ada masa-masa yang tertentu. Pasal itu tadi dibincangkan masalah kalau kita terlepas lepas waktu. Contoh kata waktu tadi, contohnya patut semayang zuhur, tiba-tiba terlepas semayang zuhur, apa nak buat? Kena qada dah. Baik. Maka serupa juga lah dalam ibadah haji ni, dia ada masa-masa yang tertentu. Jadi kalau dalam masa tu kita tak buat, kalau dalam masa tu kita tak laksanakan, kalau dalam masa tu kita tak lakukan perkara ni, ibadah ini, maka apa nak jadi? Maka yang tu nanti kita bincang dalam bab yang ke-12 tu. Supaya kita tahulah, takdir lah, mana tahu. Kadang-kadang kita pergi ke sana tadi, kita mengharapkan semua ibadah kita tadi sempurna, untuk kita nak mendapat haji yang mabrur. Tapi kadang-kadang keadaan kita lah, dalam keadaan apa yang ada ni bukan apa yang boleh kita jangka ataupun yang boleh mana kata kita kira. Kadang-kadang kita nak itu, datangnya ini. Kadang-kadang nak ini, datang itu. Maka ketika kita ada berlaku beberapa perkara yang berkaitan dengan kekurangan dan juga ketidaksempurnaan dalam ibadah, maka para ulama menerangkan kepada kita tentang bagaimana kaedah dan juga cara untuk kita menyelesaikan persoalan tadi. Baik. Jadi kata pengarang kita ni bahawa tiap-tiap perbuatan tadi ada masa yang tertentu. Baik. Bila? Contohnya fattawafu mathalan indal jumhur. Baik. Seumpama perbuatan tawaf
Di sisi pandangan kebanyakan ulama, waktu dia bila min fajrin nahri ila akhiril umur, bermula daripada waktu subuh hari ibadah korban, maknanya 10 Zulhijjah tu bermula subuh 10 Zulhijjah hinggalah kepada akhiril umur, hinggalah kepada hujung umur manusia yang ada. Maka tu masa tempoh buat tawaf. Dia start daripada mana kata fajar hari sembelihan yang pertama, hari raya haji pertama, hinggalah kepada akhir umur. Ini pandangan kebanyakan ulama, tu tempoh masa boleh tawaf. Kemudian wal wuquf bil Arafah. Kemudian waktu wukuf di Arafah pula daripada bila? Min zawal syams yaumal Arafah litulu'il fajr yauman nahr. Bermula daripada tergelincirnya matahari pada hari Arafah. Bermula daripada waktu zuhur, berterusan sebelum ketika mana tulu'il fajr, terbitnya fajar pada hari yang ke-10 Zulhijjah. Itu maksud waktu kita nak wukuf di Arafah. Dia start bila? Dia start zuhur 9 Zulhijjah, habis mana kata subuh 10 Zulhijjah. Baik. Maka tu yang sebut tadi itulah, dalam keadaan waktu-waktu yang tertentu tadi. Kerana ada ibadah-ibadah ni kita kena buat ikut masa dan ketetapan dia. Baik. Wal fi'lil makhsus, dan juga perkara-perkara yang khusus ni apa dia? An ya'tiya muhraman biniyatil hajj ila amakin muayyanah, dan juga bahawasanya seorang yang telah pun berihram ataupun seorang tadi mana kata hendaklah dia berihram dengan berniat haji di tempat-tempat yang tertentu ataupun yang kita sebut sebagai persoalan miqat. Maka yang ni semua nanti kita nak bincang, nak kongsi satu persatu pandangan para ulama untuk kita memahami persoalan yang berkaitan dengan ibadah haji dan juga umrah. Baik. Kemudian disambung dalam persoalan ni, kata pengarang kitab ni, wa tarikhu masyru'iyyatihi ala sahih. Bila haji ini mula disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana semua perkara ni bila kita sebut ibadah, maknanya mesti datang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah suruh Nabi diterang pada manusia, lepas tu ulama menerangkan tentang perkara yang tersebut. Jadi kalau ibadah sembahyang tadi ada dia punya kaedah, ada dia punya tarikh pensyariatan, ibadah zakat, ibadah itu, ibadah ini, maka bila pula disyariatkan ibadah haji ini? Jadi apa yang disebut oleh pengarang kitab ini, wa tarikhu masyru'iyyatihi, dan tarikh ataupun waktu disyariatkan ibadah haji ini ala sahih, di atas apa yang boleh disebut sebagai persoalan yang sahih. Annal hajja furida fi awakhiri sanati tis'in minal hijrah. Baik. Sesungguhnya haji itu telah pun difardukan pada hujung tahun yang ke-9 daripada hijrah. Itu dia waktu dia. Waktu hujung tarikh 9, hujung tahun 9 Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ada tahun pertama lepas hijrah, tahun kedua setelah hijrah, tahun ketiga. Jadi haji ni Allah syariatkan di hujung tahun yang ke-9 setelah Nabi berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Dan wa anna ayati fardhihi, dan ayat yang menegaskan tentang kefarduannya pula, hiya qauluhu ta'ala, iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-97, bila mana Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Sesungguhnya kewajipan manusia terhadap Allah, di antara mana kata kewajipan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ialah melaksanakan ibadah haji di Baitillah. Maka ini ayat yang menegaskan, kata para ulama, tentang bukti ataupun dalil ataupun tanda kata haji itu fardu.
Tak, mana kata haji ni benda yang wajib, mana kata haji ni perkara yang fardu tu. Ayat 97 surah Ali Imran. Baik. Wa nuzilat, maka ayat ini diturunkan. Bila ayat ini diturunkan? Nuzilat amil wufud, pada tahun yang dikenali sebagai tahun al-wufud. Wufud tu apa? Bahasa kita kalau wufud ni kita sebut sebagai perwakilan. Ada orang-orang yang datang daripada luar Madinah, datang ke Madinah jumpa Nabi, ataupun tahun di mana banyaknya utusan-utusan yang datang daripada luar Madinah datang jumpa Nabi. Maka waktu itu disebut mana tahun itu sebagai tahun al-wufud, ataupun tahun mana kata banyaknya perwakilan-perwakilan ataupun mereka-mereka yang datang daripada luar Madinah untuk berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ambil sikit tentang persoalan amul wufud ni. Pasal dalam peristiwa-peristiwa yang biasa kita dengar ni dia berkaitan dengan peristiwa. Sebab kata tahun gajah, pasal apa? Pasal waktu tu Abrahah datang bawa gajah nak serang Makkah. Maka yang tu digelar sebagai tahun gajah. Baik. Dalam keadaan ini yang disebut kata ayat tadi, ayat 97 surah Ali Imran, turun pada amil wufud, turun pada waktu ataupun ataupun tahun yang disebut sebagai tahun wufud tu apa dia? Baik. Kata para ulama, huwal amul tasi' al-hijri, iaitu tahun yang ke-9 hijrah, al-muwafiq bersamaan dengan sanah, bersamaan dengan tahun 631 Masihi. Kalau kita nak mana kata mengetahui lagi, maka ataupun tahun perwakilan ataupun tahun utusan yang datang daripada luar Madinah ke Madinah ini berlaku pada tahun ke-9 hijrah bersamaan dengan tahun 631 Masihi. Baik. Urifa bidzalik, kenapa dinamakan ataupun dikenali tahun ini dengan tahun al-wufud? Likathratil wufud allati qaddamat al-madinatal munawwarata musallamatan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana banyaknya perwakilan-perwakilan ataupun utusan-utusan yang datang ke kota Madinah untuk tujuan apa? Musallamah, menyerahkan diri ataupun untuk masuk Islam, bertemu dengan Nabi untuk menyatakan keislaman mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallati yazidu adaduha ala 70 wafdan, yang mana kata para ulama pada tahun itu datang sebanyak 70 kelompok ataupun 70 perwakilan daripada luar Madinah datang jumpa Nabi untuk menyatakan keislaman mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana zalika, dan berlaku perkara ini ba'da ghuzwatil Tabuk. Berlaku perkara ini setelah mana Nabi balik daripada peperangan Tabuk. Fi Rajab 9 Hijrah, pada bulan Rajab 9 Hijrah. Baik. Fi hazal am, maka dalam tahun ini jaa ilal Madinah datang ke Madinah wufudun kathiratun, perwakilan-perwakilan yang banyak, min anha'il jazirah, daripada segenap pelosok tanah Arab itu, untuk apa? Tu'alinu islamaha, untuk mengiklankan, untuk menyatakan keislaman mereka amama Rasul, di hadapan Rasul. Wa kana nasran kabiran lil muslimin, dan dikira tahun ini sebagai tahun kemenangan yang besar pada umat Islam. Bagaimana tahun dulu-dulu waktu Nabi mana kata mula berdakwah, Islam ditekan, tapi ketika mana sampai masa 9 Hijrah ini, orang datang dalam keadaan jumpa Nabi, menyatakan mereka nak masuk Islam, datang ke Madinah hingga mencapai 70 kumpulan, 70 kelompok, 70 perutusan, 70 perwakilan. Jadi ketika itulah pada tahun ini, di hujung-hujung tahun ke-9, maka diturunkan ayat tadi,
wa huwa ra'yu aktsaril ulama, maka inilah pandangan kebanyakan daripada para ulama. Cuma Nabi, cuma Nabi tak buat haji pada tahun tu, tapi Nabi buat haji pada tahun yang seterusnya, itu pada 10 Hijrah. Ya. Waktu turun mana kata ayat ni, maka Nabi mana kata tak buat, tidak mana kata melaksanakan haji. Wa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yuakhiril hajj ba'da fardhihi aman wahidan. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menangguhkan haji dalam tempoh setahun setelah mana turunnya kefarduan. Jadi ada mana kita pandangan yang mengatakan waktu tu Nabi tangguh setahun. Patutnya turun tu 9 Zulhijjah, 9 Hijrah, tapi Nabi buat haji 10 Hijrah. Jadi ada pandangan mengatakan bahawasanya Nabi tangguhkan setahun lepas pada turun kefarduan, setahun lepas tu baru Nabi buat. Tapi kata pengarang kitab ni tak. Nabi tak menangguhkan kefarduan haji selama setahun, tetapi apa dia? Pasal apa Nabi buat mana kata haji waktu lepas pada 9 tadi, waktu mana kata 10 Hijrah. Wa innama akharahu alaihi salati wassalam al-ashirah li'uzrin. Tapi sebenarnya kata pengarang kitab ni, Nabi bukan tangguh. Kerana bila turun ayat tu memang nak kena buat dah. Tapi kenapa Nabi mana kata lewatkan sedikit? Maka lewat tu bukan Nabi saja tangguh, tetapi sebenarnya kata pengarang kitab ini, Nabi menangguhkan perbuatan melaksanakan ibadah haji pada tahun yang ke-10 li'uzrin, kerana satu keuzuran. Apa dia? Wa huwa nuzulil ayah ba'da fawatil waqt. Iaitu bila turun ayat ini, maka ayat ini turun setelah mana berlalunya masa untuk melaksanakan ibadah haji. Adakah kita kata tadi tak? Maksudnya haji itu dilakukan ataupun maknanya dilaksanakan dalam beberapa bulan yang tertentu. Cuma bila turun ayat ini tadi, maka ayat ni turun ketika mana waktu yang wajib buat haji tadi dah pun terlepas. Jadi ketika itulah Nabi tak buat haji waktu 9 Hijrah, tapi Nabi buat waktu 10 Hijrah. Itu sebab dia. Bukan kerana Nabi saja tangguh setahun baru buat dah. Ya, walaupun ada pandangan yang macam itu, tapi yang sebenarnya kata pengarang kitab ni bukan pasal Nabi saja tangguh, tapi ada keuzuran, iaitu kerana bila turun ayat kefarduan, turun ayat tadi pada waktu ibadah haji tadi dah pun berlalu masa dia. Pasal itulah Nabi tangguh dulu, tak buat pada 9 Hijrah, Nabi buat pada tahun 10 Hijrah. Baik. Wa kana hajjuhu ba'dal hijrah, dan adalah haji Nabi setelah berhijrah hajjatan wahidan. Sekali aja, sanata asyar, pada tahun yang ke-10 Hijrah, kama rawa Ahmad wa Muslim, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dalam hadis-hadis yang mereka riwayatkan. Maka itulah haji Nabi. Sekali itu je lah. Sekali itu je pada tahun 10 Hijrah, maka itulah haji Nabi yang pertama dan yang terakhir. Setelah mana Nabi menerima kefarduan haji pada tahun yang ke-9, hujung tahun yang ke-9. Jadi insya-Allah nanti kita sambung. Panjang lagi ni, whistle dah bunyi dah, tak apa. Nanti kita sambung insya-Allah tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan apa yang telah pun kita sebutkan tadi dalam beberapa tajuk ataupun bab-bab yang tertentu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan juga ruang masa untuk kita berkongsi pandangan dan juga apa yang telah pun disebut oleh para ulama dalam kita memahami beberapa perkara yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang wajib untuk kita tunaikan. Mudah-mudahan ketika mana kita melakukan ibadah tadi, maka ibadah kita akan diterima, dan kita harap bukan saja kita beroleh pahala, tetapi juga mengharapkan kebaikan-kebaikan yang ada di sebalik ibadah-ibadah yang tersebut, insya-Allah. Jadi untuk itu sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.